apa-apa coding. So kita masih lagi menggunakan konsep drag and drop. So drag and drop ni memang mudah lah, memang kita pun bila benda mudah ni kita pun sukalah nak buat kan. Okay, so pertama sekali saya nak tahu tuan-tuan perempuan dah install ke aplikasi Thunkable dekat handphone masing-masing. Dah. Okay, Dah. perempuan boleh install, sama ada kalau yang pakai Android install dekat Google Play. Satu lagi kalau pakai iOS boleh install dekat Apple Store. Alright. Okay, so yang kedua, okay saya share ya. Okay, tuan-tuan perempuan boleh buka dekat browser masing-masing laman web Thunkable. So tuan-tuan perempuan boleh type saja dekat Google Thunkable. Kita start dari kosong lah Okay, type saja dekat Google Thunkable. Okay. Okay, kemudian pilih yang tak ada ads Okay, klik Thunkable. Okay, lepas tu tuan-tuan dan perempuan kena sign up account Thunkable. So tuan-tuan dan perempuan sign up account Thunkable, gunakan account Gmail yang tuan-tuan perempuan guna tadi. Okay, dah boleh masuk ke? So far okay ke sampai sini? Dah boleh sign up? Okay. Okay. Dia kena student, designer. Okay, so sekarang ni tuan-tuan perempuan ataupun para peserta boleh pilih background masing-masing lah. Kalau yang mana tu pelajar, ambil student. So kalau yang mana dia designer, pilih designer. Kalau parent ataupun teacher, pilih parent ataupun teacher. Okay, so sekali dia pilih parent ataupun teacher. Kemudian saya pilih next. Okay, lepas tu pilihlah no experience. Okay. Seterusnya kita akan masuk dekat paparan utama bagi website Thunkable. Yang mana website Thunkable ni digunakan untuk kita mencipta aplikasi untuk handphone kita ataupun smartphone kita. Cik Syukur, Ya. maksudnya kalau macam kami ni ambil yang bersatu professional ke student ke macam mana? Boleh mana tak kisah, mana-mana pun boleh. Parent ataupun teacher pun boleh. Parent, teacher ke. Okay, dapat tak? Okay, so dapat tak sampai sini? Dapat. Okay, so kalau semua dah berjaya sign up, okay, so sekarang adalah paparan utama bagi kita punya website Thunkable. So kita akan gunakan Thunkable ni untuk kita cipta ataupun kita create kita punya aplikasi. So yang mana aplikasi tersebut adalah berdasarkan laman web yang kita dah bina pada pagi tadi. So laman web tu kita boleh convert kepada bentuk aplikasi. So pelajar ataupun pengguna dia boleh kita panggil apa? Dia boleh access melalui kita punya handphone sajalah nanti. Alright. Okay, so sekarang ni kita nak create satu satu aplikasi. So kita akan create satu projek baru. Okay, so kita klik start building. Okay, lepas tu create new project. So kita masukkan nama projek kita. Okay, so nama projek tu kalau boleh pastikan dia pendek sebab nama projek ni dia akan appear dekat kita punya handphone nanti di bawah ikon aplikasi. Contohnya saya masukkan Edu Web. Okay. Tuan-tuan perempuan boleh masukkan apa-apa nama aplikasi yang tuan-tuan perempuan nak buat. Okay, seterusnya kategori, kita setkan kategori contohnya education.
Okay, lepas tu public. Okay, boleh tak kita private kan? So bila kita klik private, apa jadi? Dia minta kita upgrade kepada Thunkable Pro. So maksudnya account Thunkable yang kita sign in ni adalah account Thunkable free. So bila account Thunkable free, dia ada limitasi dia ataupun limitation. So yang mana kita tak boleh private kan, kita hanya boleh public kan kita punya aplikasi ataupun projek. So maksudnya nanti semua orang boleh access kita punya projek. Okay ke? Okay, seterusnya kita tekan create. Okay, bila kita tekan create, dia akan paparkan satu laman projek yang mana kita nak design ataupun create kita punya aplikasi. Okay, semua dapat ke? Okay, dapat tak sampai sini? Dapat. Okay. Cuma saya terlupa tadi, saya nak cerita pasal account tadi. Okay, sekejap kita patah balik. Oh, sorry. Okay, kita klik dekat account kat sebelah atas yang bulat tu. Klik dekat account. Okay, tengok dekat bahagian setting. Sebenarnya bahagian setting ni kita tak ada apa yang kita boleh setting. Okay, kita boleh tahu yang kita punya account storage kita ada berapa untuk kita create kita punya apps ataupun kita buat kita punya projek untuk apps. Okay, kemudian kita tengok kita punya status membership. Okay, okay, untuk account free dia akan bagi 10 projek maksimum untuk satu account. Maksudnya kalau kita buat projek sahaja maksimum 10. Okay, itu belum masuk kita buat apps lagi. Kita hanya buat projek. Kita buat projek, kita bukan bermaksud kita dah siap buat apps Kita baru draft dia punya projek. Okay, kemudian untuk account free dia hanya benarkan pengguna download sebulan sebanyak 2 kali. Sebulan sebanyak 2 kali, bermaksud kalau kita download untuk aplikasi .apk 1 kali, lepas tu kalau kita download untuk aplikasi .ios 1 kali. So 2 kali. So maksudnya bulan ni kita dah download 2 kali, so kita dah tak boleh download lagi. Apa maksud download? Maksudnya kita dah buat satu apps. Bila kita dah siap, kita akan download, kita akan jadikan dia sebagai satu aplikasi. Okay, boleh faham ke? Okay, so kalau kita nak lebih advance ataupun kita nak features tu lebih banyak, kita boleh belilah. Beli dan sebagainya. Okay. Okay, so kalau kita nak pergi balik dekat home menu untuk website Thunkable, kita klik dekat bahagian atas ni, Thunkable. Okay, lepas tu nampak kat sini, kat atas ni kita dah ada satu projek iaitu AduWeb yang saya dah create tadi. So kalau saya nak create apps yang lain, saya tekan button ni sahaja. Okay, so kita boleh buat 10. Lepas tu projek tu kita boleh update. Dia macam Google Site juga, kita boleh update konten dan sebagainya. Lepas tu last kali masa kita nak download tu barulah dia akan kira limitasi tu. Download kita boleh download sebanyak berapa kali? Sekali ke 2 kali sebulan? So 2 kali sahaja sebulan. Okay, boleh ke? Boleh. Okay, baik. So sekarang kita masuk dekat kita punya projek tadi, klik dekat, contohnya saya punya projek adalah AduWeb. Okay, saya klik. Okay, lepas tu saya akan masuk dekat bahagian dia punya project workspace ni. Okay, dekat bahagian project workspace ni dia ada design, blog
Lepas tu atas ni dia ada dia punya nama yang kita tulis tadi. Yang kita rename pada awal-awal projek tadi. Okay, lepas tu sebelah kanan ni dia ada web preview. Lepas tu live test on device. Maksudnya kita boleh buat live test dekat kita punya handphone kita nanti. Sebab tu saya minta para peserta install aplikasi Thunkable dekat handphone masing-masing. Okay, selain daripada tu kita boleh share kita punya projek dekat kawan-kawan kita. Contohnya nak share dekat kita punya group, kita punya partner lah kan. Contoh kita ada buat satu web untuk kegunaan beramai-ramai, so kita share lah. Okay, lepas tu yang seterusnya adalah bila kita dah siap kita punya projek, kita akan download dan publish. So bila kita tekan download, so dia ada dua option, iaitu kita nak download untuk iOS dan juga download untuk Android. So iOS sekali, Android sekali, so habis sebulan 2 kali. Okay, so seterusnya titik 3 ni ataupun 3 dot ni option untuk duplicate project, delete project ataupun untuk view project detail page. Alright. Okay, baik. Seterusnya, so sekarang kita nak mula buat kita punya apps. So bila kita nak buat kita punya apps, so apa yang perlu kita tahu adalah macam mana kita punya design apps kita. Macam mana kita nak tengok rupa bentuk apps kita. Kita nak start kita punya apps tu dengan apa. So kita kena design kita punya home page. Okay. Supaya bila kita klik dekat kita punya icon apps tu, dia akan masuk paparan yang pertama sekali akan kita tengok adalah paparan home page. So dekat sebelah kiri ni ada screen 1. So ini adalah screen yang pertama yang akan kita tengok. So kita renamekan screen 1 ni dengan home page. So kita klik dekat icon pencil kat sini. Klik kat icon pencil. Lepas tu type ataupun rename screen 1 tu dengan nama home page. Sebenarnya tak semestinya nama home page, apa-apa nama asalkan para peserta ataupun tuan-tuan perempuan tahu tu page apa. So kalau saya akan namakan dia sebagai home page. Sebab nanti senang saya nak tahu. Okay. Baik. Clear ke setakat ni? Clear. Okay, baik. Seterusnya apa kita nak masukkan dekat homepage kita? Biasanya kita akan masukkan logo, lepas tu sedikit description, lepas tu kita akan buat satu button yang mana bila klik pada button tu dia akan masuk ke dekat page seterusnya ataupun kita punya content, kita punya aplikasi. So kita pergi dekat bahagian sebelah kiri ni ada add component, pilih contohnya kita nak masukkan image. So ataupun logo. So kita klik dekat icon image and then drag and drop dekat bahagian workspace ni. Okay. Okay, tak kisah nak letak kat mana-mana pun tak kisah. Sebab kita boleh adjust kedudukan dia nanti. Okay, kemudian kita nak masukkan perkataan, kita ambil label. Okay, component label, kita klik, drag and drop. Okay, lepas tu kalau kita nak adjust kedudukan dia, kita klik dekat label ni, kita drag dia dalam kita punya home page ni. Kemudian yang ketiga adalah button. Okay, klik dekat button, lepas tu drag and drop. Okay. Okay, untuk permulaan ni ataupun untuk asas penggunaan Thunkable ni, yang ni saya share yang setakat ini saja. Okay, yang simple-simple lah. Nanti tuan-tuan ada masa, tuan-tuan explore ni, ada banyak lagi ni, map, animation dan sebagainya. Boleh buat apps yang canggih. Tapi untuk permulaan, kita buat simple-simple dulu. Okay. Okay ke? Okay. Okay. Baik. Seterusnya kita masukkan logo. Contohnya tuan-tuan perempuan nak masukkan logo kan. Biasanya logo ni saya suka ambil dekat Canva lah sebab kita boleh design sendiri.
Tapi kalau nak design tu ambil masa, kena buat kursus lain pula untuk design. So saya cadangkan download saja dekat Google. Okay. Alright, contohnya okay. Google, kita download Analytics logo for example okay. Okay, boleh download saja mana-mana. Cuma bila nak download logo tu pastikan dia punya size ataupun size picture dia tidak terlalu kecil lah. Sebab kalau kecil nanti dia punya image tu dia akan blur nanti. Okay. Sekejap. Okay, ataupun tuan-tuan perempuan boleh ambil daripada Google Drive yang saya share. Okay, contohnya saya share tadi folder Google ni. Okay, saya ambil satu logo iaitu logo Mac1. Okay, yang ni tuan-tuan perempuan boleh download. Okay, dapat tak logo ni? Ada dekat grup WhatsApp kot kalau tak silap saya dah share dia punya link Google Drive. So boleh buka and then boleh download. This one pun boleh download juga. Okay. So yang nak search tu ambil masa sikit, so saya dah download siap-siap. Okay, so nanti tuan-tuan perempuan boleh search sendirilah logo ataupun boleh design sendiri logo masing-masing. Ini contoh lah nak tunjuk kan. Okay, so kita klik dekat icon ni icon image ni dekat dalam workspace ni. Lepas tu pergi kat bahagian sebelah kanan ni. Okay, nampak tak dia akan tulis tu image 1. Okay, biasanya saya akan rename siap-siap. Image 1 ni apa? Logo contoh logo. Okay. Tak perlu enter, klik saja dekat icon ni, so dia akan tukar lah dia punya nama. Okay. Okay, lepas tu kita nak insert picture, kita klik dekat bawah kataan picture ni ada kotak, klik dekat sini and then kita boleh upload file. Okay, upload. So kita tak boleh upload daripada Google Drive, kita kena upload daripada PC. So that's why logo yang saya share dekat Google Drive tadi kena download. Kena download, masuk ke dalam PC masing-masing. Lepas tu kita pilih. Contohnya logo 1, logo Mac1. Klik open. Okay, so automatic logo ni kita dah insert. Jaya tak? Jaya tuan. Boleh. So yang ni pun logo saya search kat internet. Saya tak design sendiri logo ni Tapi kalau tuan-tuan perempuan ada semangat nak design sendiri, boleh lepas ni. Okay, so kita boleh adjust kedudukan dia. Baik, seterusnya kita nak masukkan apa? Kita nak masukkan perkataan. Maksudnya kita nak masukkan dia punya informasi ataupun info tentang aplikasi kita ni. Aplikasi kita ni buat tentang apa? Contoh lah kan. So kita rename kat bahagian label 1 ni sebagai info. Okay, so kita tukar nama dekat sini tapi dekat dalam kita punya label ni dia punya teks takkan tukar lagi. So macam mana kita nak masukkan teks dekat bahagian label icon ni ataupun label component ni?
kita pergi dekat sebelah kanan. So di bawah teks ni ada kotak, kita type saja perkataan. Contohnya kita akan type aplikasi ini dibangunkan untuk membantu pelajar mempelajari khusus engineering mathematics 1. Okay, lepas tu klik saja dekat workspace ni. And then kita klik dekat dia punya label komponen ni, and then kita boleh besarkan dia punya size. Okay, kalau kita nak copy daripada Word pun boleh. So kalau kita dah ada description, kita copy and then kita paste saja. Ingat kita kena klik dulu dekat label icon ni. Lepas tu klik kat label icon, pastikan ada titik-titik putus-putus ni, Lepas tu pergi dekat bahagian teks ni and then paste saja kat sini. Okay, contohnya okay, saya copy and then saya paste saja sini. Okay, lepas tu saya besarkan dia punya teks. Okay, dapat tak? Dapat tak setakat ni? Dapat. Okay, so kemudian teks ni kita boleh ubah dia punya font, kan? Pilih font yang bersesuaian dekat bahagian sebelah kanan ni. Kemudian kita boleh besarkan dia punya size. Okay, tak ada masalah. Kita besarkan dia punya size, kedudukannya kita boleh adjust. Kemudian color pun kita boleh tukar color dia. Alright. Ni nak color putih ke, color hitam ke. Lepas tu alignment dia kita boleh tukar dia punya alignment dia. Okay. Baik, seterusnya kita nak adjust ataupun kita nak buat dekat bahagian butang, button. So biasanya dekat home page, button ni kita akan masukkan button apa? Button menu kan, betul tak? Okay, so kita namakan button ni. Button menu. Okay, kat sebelah kiri button menu kita namakan ataupun apa-apa nama yang tuan-tuan nak buat. Okay, so kat sini saya namakan dia sebagai button menu. Sebab nanti dekat home page saya ni, saya nak ada button menu and then bila pengguna klik dekat button menu, dia akan masuk dekat kita punya content, kita punya aplikasi, iaitu kita punya website tadi. Okay, so kita edit dia punya teks dia, klik dekat button. Lepas tu bahagian sebelah kanan ni, dekat ruangan teks tu kita tukar perkataan menu. Okay, lepas tu kita tukar the font dia. And then color, okay, color putih, size dia. Okay, kemudian boldkan supaya bagi nampak. Lepas tu background color bagi button tersebut kita boleh tukar ikut warna yang bersesuaian. Contoh nak warna merah boleh, oren boleh, kuning boleh, hijau boleh, hitam boleh dan sebagainya. Okay, kalau boleh kita buat kontrol lah dengan dia punya warna tulisan. Okay. Dah ke tuan-tuan dan puan-puan? Dan juga adik-adik? Okay.
Berjaya ke? Sampai sini? Jaya. Okey, baik. Seterusnya button ni kita nak buat apa? Kita nak buat supaya bila kita klik dia akan pergi dekat page seterusnya. So kita kena add page dulu. So nak add page ataupun screen, kita pergi dekat atas sebelah home page ni ada butang ataupun butang tambah kat sini. So klik butang tambah. So automatic dia akan tambah satu lagi screen ataupun page dekat kita punya apps. So bila klik menu dia akan masuk dekat page seterusnya, iaitu screen satu. So screen satu ni kita nak masukkan apa? So kita klik dan kita namakan screen satu ni sebagai web page. Okay, tak perlu enter, dah rename and then klik saja. So automatic dia akan tukar nama web page. Okay, dah ke? Dah. Ulang-ulang sikit. Ulang sekali. Okay, sekali lagi Okay, yang ni kita delete. Sorry. So macam mana nak delete? Dekat sebelah kiri ni kita boleh delete. Okay, so sekarang kita dah ada home page. So kita nak buat satu lagi page ataupun screen satu lagi. Klik dekat butang tambah di sini. Okay, lepas kita dah tambah screen, pergi dekat sebelah kiri ni, klik dekat butang pensel ni and then tekan backspace, tukar nama web page. Lepas tu tak payah enter, klik saja dekat workspace ni. Okay ke? Okay. Okay, dapat Okay, seterusnya apa kita nak buat? Kita akan masukkan kita punya website tadi kan. So website tadi kita nak masukkan kat mana? Macam mana kita nak masukkan? Kita akan add component kat bahagian ni. So kita pilih web viewer, lepas tu kita drag and drop dekat page web page tadi. Okay, lepas tu kita resize dia. Okay, so size ni saya dah buat penyeraan tadi. Okay, so masukkan dia punya size, tinggi ada 603. Lepas tu 356. Okay. Sebenarnya dia ada ukuran dia so yang ni saya dah cuba dan alhamdulillah berjaya lah saiz ni. Okay, so kita nak tukar saiz web viewer tu, klik dekat web viewer, lepas tu tukar dekat bahagian layout sebelah kanan ni. Okay, kat bahagian layout sebelah kanan ni, web viewer 1, bawah dia ada URL, lepas tu advanced properties, kita tick geolocation enable, this one untuk Android sahaja. Kemudian layout ni masukkan tinggi dia 603, kemudian width dia 356. Okay, dapat tak? Okay, dekat kita punya projek ni dia tak akan view kita punya website. So kita hanya boleh view dekat kita punya live test nanti. Dekat kita punya handphone. Okay, so seterusnya apa kita nak buat? Kita masukkan URL kita punya website tadi. Kat sini So kita pergi contohnya saya ambil saya punya Google Site yang saya dah buat tadi. Okay, copy. Okay, copy link ni and then masuk dekat bahagian URL ni, highlight and then Ctrl V ataupun paste. So kita dah masukkan URL bagi kita punya Google Site tadi. Cukup sekali lagi boleh? Boleh? Okay, kita pergi dekat kita punya Google Site, kita copy publish site link, pastikan dah publish Lepas tu kalau boleh, kita klik dekat home page. Okay, supaya pengguna apps kita nanti bila dia buka, dia tekan menu button, dia akan tengok kita punya home page of kita punya website tadi. Okay, klik.
publish site link. So pastikan ada home, copy link and then paste dekat dalam bahagian URL. Okay, dapat tak? Okay ke? Dapat ke? Cik Syukur, saya baru nak publish. Okey, saya nak tanya, dekat nak publish tu, kita kena klik ke yang request public search tu? Dekat publish kalau kita tak nak public, boleh search kita punya website dekat Google, kita untick. Kalau kita nak privacy, kita tick. So dia punya setting dia dekat sini sebenarnya. Kat drop down menu ni, publish setting. Lepas tu kita untick. Untick ni maksudnya kita nak publickan kita punya website lah. Kalau kita tick, kita nak privatekan kita punya website. Okay, clear ke? Okay, dia harap menjawab Okay, dah siap ke yang ni? Dah. Okay, baik. Seterusnya kita nak add satu lagi button sebab bila pengguna dah masuk kat dalam kita punya apps, so dia nak patah balik ke home page. So kita add satu lagi button iaitu button home. Okay, pergi dekat add component, klik dekat button. Okay, and then drag and drop. Okay, pastikan drop atas ni atas web viewer ni. So lebih kurang kat sini lah, tengah-tengah ni. Sebab kalau kita drop dekat bawah dia ataupun kita adjust, kita align di bawah pada web viewer ni, takut nanti bila kita tengok dekat handphone tak nampak butang button. Okay, lepas tu resize sikit and then kita namakan butang button ni sebagai button home. And then klik dekat workspace. Lepas tu tukar dia punya text home. Okay, boleh tukar dia punya font. And then size dia. Okay, lepas tu boleh boldkan. And then boleh tukar dia punya background. Button punya color. Okay. Dah ke tuan-tuan perempuan? Belum. Belum lagi, okay. Dekat mana tu? Letak Boleh, button. boleh share dekat button. Button home ke button menu? Button home lah Okay. Okay, tak apa, saya tunggu tuan-tuan perempuan buat. Tak apa, kita buat slow-slow, lagipun kita nak buat yang simple saja. Tapi boleh. Tapi berjaya dia sebagai satu apps yang ringkas. Okay, ada soalan setakat ni? Tak ada. Okay, boleh kita teruskan yang tadi? Boleh. Okay, baik. Okay, seterusnya sekarang ni kita nak bagi arahan dekat button ni. Okay, so kita patah balik dekat home page. Klik dekat home page. Tengok home page ni kosong kan? Macam boring je kan? So kita masukkan dia punya background ni. So klik dekat luar pada tiga-tiga komponen ni. Lepas tu pergi kat bahagian sebelah kanan ni dia ada background picture. Okay, so background picture ni kita klik kat sini. So ada dua, satu kita boleh type URL, satu lagi kita boleh upload file. So saya sarankan kan boleh kita upload file sebab kalau URL ni takut dia crash nanti. So kita upload. So kita pilih lah apa ni.
kita pilih background. Sekejap ya. Okey, so yang ni dia menarik sikit lah. Okey, so kita pilih background sekejap ya. Okey. So background ni tuan-tuan perempuan boleh dapati dekat Canva boleh ataupun boleh download. Dekat Freepik pun boleh. Okey, sekejap ya. Sebab ni tak nampak. Okey. So kalau nak download background ni, saya sarankan pergi dekat website Freepik. Okey, lepas tu cari background apps. Okey, contoh yang saya guna tadi yang ni kan. So saya klik saja. Ataupun yang ni pun boleh. Lepas tu download. Okey, ni boleh copy link, boleh kita cuba. Copy link. Dekat bahagian background picture, type URL. Paste. Okay. Okay, so kalau kita insert melalui URL ni, itulah masalah dia. Kadang-kadang tak boleh nak ni. Okay. Okay. So boleh download lah. Saya sarankan kalau boleh download background daripada Freepik ni. So ni banyak. Dia pilih, lepas tu boleh upload daripada Freepik ni. Okay. Okay, boleh ke? Cakap ni? Boleh. Okay. Teks ni kan putih. This one saya tukar kepada color. Cik minta maaf. Ya. Yang background belakang tadi tu boleh ulang tak? Macam mana tadi? Oh, background belakang ni. Sekejap. Okay. Sekejap. Okay, yang background belakang ni kita klik dekat luar daripada komponen. Lepas tu kita klik dekat background picture. Kita pilih upload file. So bila kita nak upload file, kita kena download picture tersebut masuk ke dalam kita punya PC dahulu. So nak download picture tu boleh ambil dekat Freepik dan sebagainya. Ataupun boleh download daripada Google Drive yang saya share tadi. Okay, thank you. Dapat. Okay. Semua saya pasal ni dia ada kotak lah kat mana ni. Okay, tak apa, kotak tu kita abaikan lah nanti. Okay, so seterusnya
So dapatlah kita punya homepage yang ringkas bagi kita punya aplikasi. So sekarang kita nak buat button ni supaya bila kita klik dia akan pergi masuk dekat screen seterusnya ataupun page, web page. So klik dekat button menu ni. Lepas tu sebelah kanan ni kita scroll down ke bawah. Bila kita scroll down ke bawah, kita akan nampak menu interaktif, kemudian add blocks. So kita klik add blocks. Dah ke semua? Lagi sekali boleh? Lagi sekali boleh. Design, klik kat design klik kat design. Lepas tu di sebelah kanan ni. Kalau tak ada add block, maksudnya kita mungkin tersilap tekan Okay, kita kena klik dekat butang menu button ni. Nampak kan menu button kan? Okay, bila kita klik dekat menu button ni, so bila kita scroll dia ada tulis tu button menu. Lepas tu dekat bahagian bawah ni dia ada dia punya menu lah. Lepas tu kita scroll sampai bawah sekali. Lepas tu kita akan jumpa add blocks. So kita klik add blocks. Okay, dapat tak? Dapat. Okay, so bila kita klik add blocks, nampak tak dia akan aktifkan bahagian blocks yang terdapat di dalam button menu tadi. So button menu tadi kita boleh bagi apa saja arahan menggunakan block. Maksudnya macam puzzle lah. So kita nak buat apa? Kita nak buat when button menu klik. Bila kita klik, apa yang kita nak buat? So kita pilih atas ni. Klik. Lepas tu drag and drop dekat homepage punya workplace. Dekat mana-mana tak kisah. Okay, dah ke? Berjaya ke? Dah. Okay, terusnya kita pergi dekat bahagian core ni, menu core ni, bawah dia ada control, logic, math and so on. Dia ada banyak lah function. So kita nak ambil yang basic saja, iaitu kita pilih control. So kita pilih control, lepas tu kita ambil navigate. Navigate, klik and then drag and drop masuk ke dalam dia punya apa, ni lah block ni Cikgu, Ya, navigate tu kat mana? Terlepas pandang. tu dekat menu core, dekat option control. Control, klik control, lepas tu dia ada navigate. Nampak tak? And then kita pilih Okay, jumpa. Okay, kita pilih navigate, klik and drop kat sini. Okay, masuk kat dia punya ruang kosong ni. Okay, dapat ke semua? Alright, okay, seterusnya button menu tadi tu kita nak navigate ke mana? So navigate ke mana? Navigate tu, so kita klik kat sini. Klik dekat home page ni, kita klik dekat web page. Maksudnya bila kita klik button menu, dia akan pergi dekat page seterusnya, iaitu page web page tadi. So sebab tu pentingnya kita kena namakan page supaya kita tahu bila kita nak buat button tu kita klik ke mana nak pergi. Okay. Berjaya, dah berjaya ke? Dah. Okay. Kalau dah berjaya, kita klik dekat design. Okay, dia tak akan appear dekat bahagian design kita ni, dia ada di belakang. Maksudnya dia ada di sebalik tabir. Okay, seterusnya kita nak design dekat bahagian web page. So kita nak bagi arahan dekat home button ni sama macam menu button tadi. So kita klik dekat home button. Lepas tu kita klik add blocks. Add blocks add blocks. Lepas tu dekat home button home button. Okay, home button. Okay, when home button klik, kita pilih when home button klik, drag and drop. Lepas tu pergi dekat control, navigate
and then drag and drop masuk dalam kotak kosong. So dia memang konsep dia macam puzzle. Senang kan? Tak perlu coding-coding. Kalau nak coding pun boleh. Okay, lepas tu kita nak navigate home button tadi kepada home page. Okay, siap. Lepas dah siap, kita klik design. Okay, so kita dah siap. Kita punya aplikasi kita ni. So kita nak tengok dekat handphone. So macam mana kita nak tengok dekat handphone? Kita klik dekat atas ni. Live test on device. Okay, klik dekat live test on device. Alright. So tuan-tuan dan puan kena buka dekat handphone masing-masing. Lepas tu kena sign in. Okay, sign in account yang kita masuk dekat website, dekat PC. Contoh kalau kita guna account Google ni kan. So dekat handphone pun kita guna account Google juga yang sama. So bila kita guna account Google yang sama, kita tak perlu enter code. Okay. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okay. So tengok boleh lepas tu dah sign in tu boleh tengok dekat apa nama? Handphone masing-masing macam mana dia punya design. Jadi ke tak? Comel. Okay, kalau jadi so kita tak perlu adjust banyak lah. Kalau dia lari-lari tu so kita boleh adjust, kita tahu kat mana yang lari kan. Okay, so cuma dekat handphone ni saya tak boleh nak share. Ada yang boleh share ke? Tapi masing-masing boleh tengok dekat handphone masing-masing lah. Ada yang tak boleh tengok ke? Boleh tengok. Boleh okey. Saya pula yang tak boleh tengok. Tak pasti kenapa. Okey. Okay, so bila kita dah puas hati, so kita boleh download. Okay, so klik dekat bahagian download, kemudian boleh publish. Sama ada nak publish sebagai iOS ataupun Android. Tapi kena ingat untuk account free, dia hanya bagi kita download 2 kali saja sebulan. Maksudnya kalau tuan-tuan puan dah download untuk iOS, so tuan-tuan puan ada sekali lagi untuk download. Lepas tu kena tunggu bulan depan baru boleh download semula. Lepas tu kalau nak download lagi boleh create account lain. Lepas download boleh edit je tak? Lepas download kita tak boleh edit kita punya apps, tapi kita boleh update kita punya Google Site. Sebab Google Site tu kita hanya view dalam kita punya apps saja. Okey, terima kasih. Contoh kalau kita nak update logo ke perkataan ke menu ke apa semua tak boleh lah. Cik nak tanya. Ya. Maksudnya kalau kita download Android, Ya. Maksudnya hanya pengguna Android je boleh. Lepas tu kalau macam tu Ya. Okey. So, contohnya saya download. Saya tengok saya dah download.
Okay, sebelum kita download, okay sekejap nak share. Okay, boleh nampak tak kat skrin? Okay, yang ni yang saya buat guna akaun Google ataupun Gmail yang satu lagi. Okay, so this one, okay saya boleh tengok dekat phone saya. Okay, cantik. Lepas tu saya nak download dan publish sebagai aplikasi. So saya klik download and publish. Saya pilih contohnya saya nak Android. So saya klik download Android. Lepas tu enter email address where we will send you a link to download your apps. You can only download one trackable apps at a time. Okay, so dia akan bagi link untuk download apps dekat email kita. Okay. Okay, Android build format. Please note that you are downloading an APK file for local testing or manual distribution. Okay, so kita klik send. So kalau perasan kat sini, apps download this month kosong daripada 2, maksudnya belum pernah download lagi untuk bulan ini. So kita klik send. So your app is in the queue. You will receive an email when it is ready. Your estimate wait time is 20 minutes. So kita tunggulah kita punya apps tu dekat email kita. Kalau dah siap, dia akan email. So kita boleh download dia punya file.apk. So kita tengok ada tak. Okay, masuk lagi. Okay, satu lagi. Okay, so far okay ke? Ada soalan setakat ni? Okay. Okay. Semua dapat ke? Alhamdulillah kalau semua dapat, sekurang-kurangnya bolehlah buat satu app untuk kegunaan masing-masing ataupun untuk kegunaan masing-masing lah. Dapat. Okay, baik, alhamdulillah. Cik Syukur tak dengar. Okay, sekejap ya. Ada satu lagi macam mana kita nak tukar ikon ni. Saya pun dah terlupa dah ikon macam nak tukar dia. Cik Syukur download ni dekat handset ke? Download apa tu? Download apps tu ke? Yang kita dah keluar dekat Gmail ni, dekat email ni, kita download dekat handset. Ya. Sekejap saya tengok Dah dapat ke? Okay, dah dapat. Kan dia tu, congratulations, your project is available to download. So klik email tu and then download your
.apk. Okay. Okay, lepas tu kena baca sikit lah dia punya arahan kan, iaitu dia minta kita trust dia punya .apk, okay, sebelum kita boleh download ataupun kita boleh install. Okay, boleh download ke? Tak boleh. Okay, so macam mana dapat tak download? Okay, so kena download dekat handphone. Okay, so lepas tu tengok saya dah share kan. So yang mana file.apk, yang mana yang guna handphone Android boleh download, kemudian boleh install dekat handphone. Dia tengoklah apa nama, contoh aplikasi yang kita dah buat tadi. Cuma kalau kita nak download dekat PC tak boleh kot, saya tak dapat tadi. Tapi saya download dekat handphone dapat berjaya. So saya share file.apk pun dekat handphone juga. Okey ke semua? Dapat ke? Dapat. So bila kita dah dapat file
PK tu kita boleh share dekat student kita lah. Bila kita nak share dengan student kita tu, kita boleh share file .pk tu. Cuma kekurangan dia ialah size file .pk yang kita download tu dia besar. So kalau banding dengan .pk yang lain biasanya kecil je kan. So yang ni bila kita buat menggunakan Thunkable ni dia punya size tu besar. Tapi tak apalah sebab kita nak install tu pun sekali je kan. So why not lah kita gunakan aplikasi Thunkable ni sebab lagipun dia percuma. Okay, so saya rasa setakat ini saja kot perkongsian saya berkaitan dengan bagaimana kita nak bina website, menggunakan website, lepas tu kita convertkan website tersebut kepada bentuk aplikasi menggunakan Thunkable. Saya harap semua peserta berjaya lah menghasilkan satu website masing-masing, kemudian berjaya menukarkan website masing-masing itu kepada bentuk aplikasi. Okay, ada soalan tak setakat ini? Ya ada, terima kasih. Tak ada. Cik Syukur, kalau apps Android ni confirm lah yang handphone Android, betul? Ya, betul. Kalau pelajar kita ada iPhone, jadi kita kena 2 kali download lah, macam tu? Ya, kita kena download untuk iOS. So 2 lah, iOS and Android. Ya. Okay. Okay, ada lagi soalan? Sebelum kita tamatkan kita punya sesi perkongsian ilmu berkaitan dengan pembinaan laman web ni. Boleh minta para peserta untuk share tak? Kalau kod ada nak share. Kalau boleh share screen pun boleh juga. Nak tengok Ustaz. Kongsi bersama-sama. Adakah yang nak share? Mana tahu design tu lebih menarik ke? Tengoklah ustaz ke, cikgu ke. Boleh sesiapa share, saya nak ambil gambar. Ada pelajar kan, mana tahu Adi ke, Muhammad Adi Lutfi ni, ada tak? Nak share apps yang dia dah buat? Nak tanya masalah yang berlaku boleh tak? Masalah? Okay, apa masalah dia? Tak, dia bila kita dia keluar, boleh share? Boleh. Boleh share. Boleh share screen ni Puan Not Elia ni? Saya nak try share saya punya ni, boleh tak? Boleh. Silakan. Share design yang tuan buat dekat apa? Nampak ke? Kan tak nampak. Oh, nampak. Okey kan ni? Nampak. Memang menarik.
Cantik Ustaz. Ustaz boleh klik button menu tak? Cantik dah Ustaz, cantik, tenang saya cantik. tengok. Okey, Segok Kemudian yes. Okey, home button pun ada. Dia klik home button tak? home button ah. Yes, okey, berjaya. Baik, terima kasih. Ada berjaya menghasilkan satu aplikasi. Tahniah Ustaz. Sama. Okay, ada lagi yang nak share? Boleh share. Kok ada yang nak share? So, Ustaz dah berjaya menghasilkan satu apps dalam masa 1 hari. Okay, so kalau tak ada, saya ingat setakat ini sajalah perkongsian saya. Saya harap tuan-tuan perempuan dapat memanfaatkan sedikit ilmu yang saya ada untuk kegunaan tuan-tuan perempuan bagi proses PMP ataupun sebagainya. Okay, sekiranya ada terdapat kekurangan daripada saya mohon maaf. So sekiranya terdapat cadangan dan penambahbaikan, tuan-tuan dan perempuan boleh isi borang dekat bahagian cadangan dan penambahbaikan ataupun komen. Okay, so itu saja daripada saya. So saya ucapkan terima kasih pada pihak penganjur dan juga terima kasih kepada semua peserta. So saya ucapkan selamat berjaya. Kiranya ada kursus yang akan dianjurkan lagi, bolehlah kita turut serta nanti insyaAllah. Okay, baik. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Cik Syukur. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Cik Syukur. Terima kasih Cik Syukur. Okey, so saya daripada pihak Urus Setia pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada kita punya penceramah pada hari ini. Mungkin kita berharap di lain masa mungkin boleh ada lagi the next sharing knowledge, mungkin untuk slot yang lain pula kan. So untuk hari ini saya berharap daripada kursus yang kita dah anjurkan ini mungkin dah ada dah pun beberapa di kalangan pensyarah yang dah dapat siapkan dia punya EduWeb sendiri dan juga apps. Okey, so tahniah bagi yang dah siap. Ada yang masih lagi dalam pembinaan. So mungkin satu yang barulah untuk kita yang mungkin boleh kita implementasikan pada semester inilah, selain daripada penggunaan yang lain kan. Kita biasa kalau dekat politeknik ni mostly kita banyak menggunakan CDOS lah sebagai kita punya platform. So tetapi mungkin daripada CDOS tu pun kita boleh buat link untuk student masuk kepada kita punya EduWeb tadilah. Okay, so daripada apa saya buat rumusan lah daripada apa yang kita dapat hari ini. Firstnya mungkin ada di kalangan beberapa peserta hari ini agak baru dari segi penggunaan Google Drive. So mungkin hari ini kita dah dapat tingkatkan kita punya penguasaan dari segi nak manage kita punya Google Drive. So kalau macam saya sendiri pun sebelum ni saya dah biasa dah biasa memang guna dari segi penggunaan Google Form, Google Slide, Google Sheet, cuma saya tak biasa guna Google Site. So mungkin lepas ni saya boleh implement lah benda ni. Okay, lepas tu kita kena explore, kena lebih banyak explore to be more creative untuk develop user friendly interface untuk kita punya EduWeb dan juga kita punya apps. Okay, so saya nak maklumkan link ataupun rakaman video untuk kita punya kursus ni. Pihak Urus Setia akan beri rakaman dalam Google, dalam WhatsApp group. Okey, cumanya mungkin selewat-lewatnya esok lah, sebab untuk hari ini video tersebut akan render dulu. So mungkin selewat-selewatnya esok pihak Urus Setia akan masukkan dalam WhatsApp group. Okey, tetapi kalau ada
mungkin kalau ada beberapa yang tak boleh nak download video tersebut. Okey, so pihak urus sedia juga akan upload kursus pada hari ini, rakaman kursus pada hari ini dalam YouTube JMSK. So nanti kami akan berikan link YouTube JMSK untuk kita sama-sama lihat semulalah rakaman kursus pada hari ini. Satu lagi berkenaan dengan soal selidik keberkesanan kursus. So saya mohon semua peserta kursus menjawab soal selidik tersebut. Okey, link soal selidik juga akan diberikan dalam WhatsApp group. Okey, so mungkin kalau ada sebarang cadangan ataupun penambahbaikan bolehlah diutarakan dalam soal selidik tersebut ataupun nak bagi direct dalam kita punya WhatsApp group pun tak apa. Okey, so tu sahaja. Ada ambil gambar kan? Okey, nak ambil gambar. Okey, saya minta semua peserta boleh switch on kamera. So kita akan ambil gambar lah. Ustaz Amin dalam kereta. Bahaya saya- tu Ustaz, bahaya. Saya ada majlis lagi, minta maaf. Ustaz dah on the way balik Ha? Dah on the way balik Order balik lah. Sorry. Tak Tapi apa, siap tak dah apa. kerja tadi. Laju Ustaz. Excellent. Boleh share. Go drive dah share. Betul, Ustaz laju. Okay, saya akan ambil gambar ya. Nampak apa? Gelap lah. Encik Syukur sila on. Ya, tu dia Encik Syukur. Okey, penceramah kita. Puan Azlina ada. Semua ada. Cik Zahir ada dua. Cik Zahir dekat Cik Samsul, Cik Zahir kosong. Okay. Puan Mazato. Puan Siti Zahra. Okay, Adi Lutfi. Puan Sharifah. Puan Fazalina pun tolong Tak on boleh. kamera. Tak boleh. Okay. Adik. Baik ya. Okay. Satu, dua, mula. Okay. Berdua kali ya. Yes. Satu, dua, mula. Okey, terima kasih. Alright. Okey, terima kasih. Terima kasih buat semua. Terima kasih penganjur, terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Cik Syukur. Terima kasih penganjur. Terima setia. Terima kasih Cik Syukur. Terima kasih Cik Syukur, bye-bye. Terima kasih semua. Terima Jangan kasih. doakan selepas tau. Terima kasih. Ya. Dia sampai ke hari nanti. Kak Lia, Mama Okey. Lia. Kak Lia sihat Kak Lia. Kak Lia. Mana Kak Lia ni? Kak Lia. Okey, terima kasih semua. Kak Lia.